Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita, kejayaan dalam perluasan syarikat multinasional di kawasan Samajaya berpotensi memberi harapan baik kepada agenda perindustrian Sarawak sekaligus melonjakkan pelaburan ke arah menjadi ekonomi berpendapatan tinggi menjelang 2030. Menurut Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg, setakat ini Samajaya telah menarik lebih daripada 14 bilion ringgit pelaburan dan mencipta pelbagai peluang ekonomi yang memberi faedah kepada komuniti perniagaan tempatan di kawasan sekitarnya. Currently, Samajaya has created 15,000 employment opportunities, of which 98% of them are filled by locals. In 2022 alone, Samajaya generated a total of 758 million ringgit in wages for the workers, which ultimately flows back into our local economy. For the same year, that is 2022, the export value generated from Samajaya was 8.9 billion ringgit. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan kilang baharu Tayo Yuden Sarawak Sendian Berhad di Taman Teknologi Tinggi Samajaya di Kuching pada Khamis. Datuk Patinggi Abang Zohari menambah selain daripada Tayo Yuden, Samajaya juga menjadi tempat beberapa syarikat multinasional besar seperti Exfab Sarawak Sendian Berhad, Western Digital, Longi dan Lotte EM yang juga sedang berkembang untuk memenuhi keperluan pasaran global. Katanya kesemua syarikat tersebut mempunyai rangkaian industri sokongan yang telah membentuk kelompok di kawasan berkenaan. Bercakap semasa ditemui media, Datuk Patinggi Abang Zohari menyatakan bahawa Tayo Yuden telah memberikan peluang pekerjaan kepada 4,800 orang yang mana hampir kesemuanya adalah penduduk Sarawak. Daripada jumlah tersebut, lebih kurang 600 lebih adalah graduan yang bekerja di sini. Berlatar belakangkan beberapa disiplin, tapi banyaknya engineering. Kerana syarikat ini mengeluarkan seramik kapasitor yang digunakan di dalam smart device yang mengembangkan. Dalam pada itu, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut berkesempatan melawat ke kawasan sekitar kilang tersebut dan mengambil peluang untuk melihat sendiri penjanaan tenaga solar di atas bumbung bangunannya yang membantu menyumbang kepada pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Majlis perasmian berkenaan turut dihadiri Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Musin Lamo, Wakil Pengarah Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Tayo Yuden Jepun Katsuya Sase serta div-div kenamaan lain. Dalam program berasingan, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar dan Ketua Delegasi Kesatuan Eropah ke Malaysia, Michalis Rokas di pejabatnya di Wisma Bapak Malaysia Kuching. Kunjungan tersebut bertujuan membincangkan dasar-dasar pemulihan pasca COVID-19 dan rancangan transformasi hijau di Sarawak. Antara fokus utama perbincangan adalah rancangan negeri ini untuk peralihan hijau, khususnya dalam hal bahan bakar seperti hidrogen hijau, amonia dan juga dalam penggunaan bahan bakar penerbangan. The state, as I see it, is a leader in that in Malaysia. It is blessed with natural resources. The infrastructure now is being put in place. The digital means now they are going to be put in place. So all the ingredients are there. Dia berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak. Michalis Rokas menambah Premier Sarawak turut menyokong dalam menjalinkan kerjasama antara Kesatuan Eropah, Malaysia dan Sarawak dalam usaha mencapai visi bersama untuk pertumbuhan hijau.
Paparan seterusnya, peminat muzik opera di Sarawak berpeluang menyaksikan persembahan Borneo Opera Festival 2023 yang menampilkan keunikan muzik klasik bermula pada 12 hingga 15 Oktober ini. Festival yang turut merangkumi konsert gala dan persembahan orkestra opera itu menampilkan persembahan oleh bakat-bakat terkemuka dalam dunia opera termasuklah Alfio Grasso dari Itali, Ioan Vrasmas dari Romania, Abdallah Saad dari Mesir, Beatrice Silvan dan Bogdan Alexandru Costache dari Spanyol serta bakat dari Sarawak sendiri iaitu Jane Mary Drews. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penganjuran festival itu merupakan langkah ke hadapan Sarawak untuk menjadi antara hub muzik opera di Asia Tenggara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur yang telah membawanya ke bumi Sarawak dan kita akan melihat nampaknya sambutan dan peminat kepada event atau festival seperti ini ada nampak di Sarawak kita. Kalau kita bandingkan dengan event-event musical yang lain yang pernah diadakan di sini, Lion Forest Music Festival, kita mula pun pada peringkat yang kecil. Lepas itu tahun ke tahun dia boleh diterima oleh masyarakat. InsyaAllah kita melihat sama ada festival ini boleh kita adakan lagi tahun-tahun yang mendatang. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas menyaksikan konsert gala BOF di Dun Sarawak pada malam Khamis. Datuk Seri Abdul Karim menambah festival yang julung kali diadakan di Sarawak diharap dapat menimbulkan minat masyarakat tempatan terhadap kepelbagaian genre muzik. Hadir sama dalam konsert gala itu ialah Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asria Awang Nasar, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snodan Lawan, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hichangki, penganjur Festival Opera Borneo Pauline Peck serta tetamu kenamaan yang lain. Berita seterusnya, pengamal psikologi dan kaunseling penting dalam membantu meningkatkan kualiti dan kekuatan mental penjawat-penjawat awam di negeri ini. Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, penyampaian perkhidmatan psikologi dan kaunseling perlu dipertingkatkan secara menyeluruh ke arah kesejahteraan penjawat awam. Hala 7 Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling Perkhidmatan Awam Sarawak menekankan pengurusan psikologi secara inklusif, secara progresif, di mana pendekatan psikologi dijadikan pendekatan yang penting dalam memastikan kesejahteraan penjawat awam Perkhidmatan Awam Sarawak berada dalam tahap optimum dengan pelaksanaan pelbagai program kesedaran, intervensi, pembangunan, penilaian dan penyelidikan yang berkaitan. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibaca Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hichangki dalam majlis perasmian penangguhan Konferens Psikologi, Kaunseling dan Kesejahteraan Perkhidmatan Awam Sarawak ke-9 di Kuching pada Khamis. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar menambah dalam mencapai matlamat bagi memastikan kesejahteraan penjawat awam sentiasa diberi perhatian dan ditambah baik dari masa ke semasa, Kerajaan Sarawak telah melaksanakan pelbagai inisiatif sejak awal tahun ini. Program intervensi psikologi dan kaunseling seperti sesi kaunseling, SCS Employee Excellence Program, SCS Rejuvenasi Program dan juga SCS Set Value Excellence Program telah digunakan dalam membantu penjawat awam menangani isu prestasi rendah, hubungan, motivasi, nilai dan sebagainya. Antara inisiatif lain yang telah dipraktikkan oleh Kerajaan Sarawak adalah pengenalan kepada aplikasi psikologi iaitu penggunaan ujian psikometrik dalam proses pengambilan kaki tangan baharu. Dalam majlis tersebut, Datuk Hi turut mewakili Datuk Amar Muhammad Abu Bakar melancarkan buku panduan pelaksanaan audit standard kualiti perkhidmatan psikologi dan kaunseling SCS untuk rujukan ketua jabatan dan pegawai-pegawai dalam bidang psikologi di satu-satu jabatan kerajaan.
Sepanjang tahun 2015 hingga 2021, seramai 250 orang pegawai agensi seluruh Sarawak telah diiktiraf sebagai pegawai program SCS Khidmat Sokongan Pekerja SCS KSP. Majlis yang dihadiri seramai 505 orang peserta itu turut menyaksikan pengiktirafan baru 47 orang pegawai daripada agensi kerajaan, pihak berkuasa dan berkanun sebagai pegawai SCS KSP. Hadir sama pengarah unit pengurusan dan pembangunan sumber manusia merangkap penasihat konferen, psikologi, kaunseling dan kesejahteraan Perkhidmatan Awam Sarawak, Datuk Ismail Muhammad Hanis dan ketua-ketua jabatan lain. Berikut pula Karnival Cacing merupakan salah satu platform bagi meningkatkan kesedaran berkaitan pengurusan wang di kalangan murid sekolah. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, telah menyempurnakan Karnival Cacing Peringkat Negeri Sarawak, Anjuran Pustaka Negeri Sarawak bersama Bank Negara Malaysia BNM dan Prudential Malaysia bersempena dengan Bulan Literasi Kewangan 2023 di Pustaka Negeri Sarawak pada Khamis. Karnival berkenaan adalah untuk memberi pendedahan mengenai penggunaan wang, perbelanjaan dan simpanan secara bijak yang mampu membentuk asas kemahiran kewangan. Karnival tersebut juga diadakan untuk memberi peluang kepada murid sekolah mempelajari 4 konsep pengurusan wang iaitu peroleh, simpan, belanja dan derma melalui permainan yang menarik untuk pembelajaran berasaskan pengalaman. Program tersebut diadakan selama 2 hari bermula 12 Oktober hingga 13 Oktober 2023 dengan melibatkan penyertaan 14 buah sekolah rendah dari daerah Kuching, Semarahan, Bau dan Padawan. Terdahulu, Datuk Dr. Anwar turut berkesempatan berinteraksi dengan para murid dalam program membaca bersama pemimpin Sarawak di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak. Sejurus selepas itu, beliau mengadakan sesi walkabout di tapak Karnival yang diiringi oleh Timbalan Gubernur BNM, Datuk Marzuni Syam, Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak, Japri Bujang Masli serta tetamu kehormat yang lain. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portallukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin Lukas, kami tinggalkan anda dengan sorotan konsert Gala Borneo Opera Festival 2023 BOF di Dun Sarawak pada malam Khamis. #Saluran Informasi Rakyat. Salam Lukas.